أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Semalam tuan-tuan kita baca tentang salli ala Sayyidina Muhammad, anak-anak derhaka. Di antara salah seorang daripada salah satu daripada kelompok orang yang tak akan masuk syurga, tak boleh masuk syurga, ialah salah seorang daripada ialah anak derhaka. Depa senaraikan anak-anak derhaka ni, tuan-tuan sekalian bersahabat. Apa ciri-ciri anak derhaka? Yang pertamanya tuan-tuan, berkata je dekat mak ayah. Sekalian bersahabat, dan membentak. Kata dekat mak ayah tak boleh tuan, sampai ke tahap macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian membiarkannya dalam keadaan dia sudah tua, kita membiarkan dan tidak mengendahkannya. Tuan-tuan Ustaz. Yang ketiga tuan-tuan sekalian Ustaz, di antara ciri-ciri anak derhaka ni tuan-tuan, apa dia Ustaz? Tuan-tuan, sering bermasam muka kepada ibu dan ayah dan tidak meraihkan perkataan-perkataan dia. Tuan-tuan, sampai part ni terasa kat kita ni tu masuk dalam hati ni. Sebab kita selalu buat macam tu. Tuan-tuan perasan tak? Mak ayah kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita ada anak-anak. Kita tahu macam mana kita rindu kat anak-anak kita bila anak-anak kita jauh dari kita. Hantar anak pergi dua asrama tu, teringat selalu salli ala Sayyidina Muhammad. Ambil gambar waktu anak masuk asrama tu tuan-tuan, tiap-tiap hari mak tu duduk tengok gambar dekat tu, salli ala Sayyidina Muhammad. Rindu kat anak. Macam mana kita rindu kat anak kita, macam tu mak ayah kita rindu kat kita. Tuan-tuan, dia tak mau duit kita. Tuan-tuan tak payah duduk pergi hantar duit saya. Saya tak balik Ustaz ke rumah, tapi saya duduk hantar duit ke dia. 500, saya hantar 1000. Dia pun tak pandang duit kita tuan-tuan. Yang dia nak pandang ialah wajah kita. Balik. Ada peluang baliklah. Start kereta api balik tuan-tuan, tengok mak ayah kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bersembang dengan kita. Dia nak tengok wajah kita. Dia rindu kat kita. Kita duduk kat depan dia tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Ambil handphone ni, simpan tak kat tepi. Jangan duk pegang handphone depan mak ayah. Tolonglah. Jangan pegang handphone dekat mak ayah. Kadang-kadang dia nak sembang ke kita tuan-tuan, sepatah dia bercakap, sepatah kita jawab. Dia kata macam mana kerja sekarang ni? Okey. Dalam hati dia sambunglah sikit lagi, mak nak sembang ni, mak nak dengar ni, mak nak tahu. Bukan mak boleh tolong, mak nak dengar saja. Sebab dia sangat rindu butir-butir perkataan kita. Dia teringat waktu kita kecil-kecil dulu yang kita banyak soal jawab dengan dia. Mak ni apa? Mak ni pasal apa? Ni kenapa jadi macam ni? Mak kenapa tu? Tuan-tuan, walaupun soalan tu berulang-ulang, tapi sangat menggembirakan dia. Tuan-tuan tahu tak, dia sangat merindukan momen tu. Dia duduk saja-saja, dia teringat, dia peluk kita, dia dukung kita. Waktu dia duduk sorang-sorang, dia teringat yang tu. Tapi bila kita besar, kita dah ada keluarga, kita tinggal, kita tak balik jumpa dia tuan-tuan. Dia menangis sorang-sorang. Kita ni bila anak-anak kita ni tuan-tuan duduk jauh pada kita telefon boleh juga, tapi mak kita tak pandai guna telefon. Mak kita tak pandai nak angkat telefon, nak tolong, nak balik saat mak nak jumpa. Kadang-kadang sampai tak keluar kalam daripada mulut dia nak merayu kita untuk balik, tapi hati dia sangat meruntun untuk melihat wajah kita. Sebab dia tahu kalau dia panggil balik sekejap lagi, ganggu kerja kita. Dia duduk berasa sekejap lagi kita susah nak balik sekejap lagi ni, kos lagi nak balik, nak buang minyak kereta lagi, nak bayar tol lagi, dengan traffic jam lagi. Sekejap dia dah kerja macam-macam dia fikir. Maka tuan-tuan sekalian bersahabat, jangan tunggu dia panggil kita balik. Jangan tunggu dia telefon kita. Kita telefon dia, tanya khabar dekat dia. Sembang dengan dia. Balik rumah tuan-tuan, pegang tangan dia sekali-sekali. Cium pipi dia, peluk tubuh dia, sebab dia sangat rindu dekat kita. Tuan-tuan, jangan sampai ke tahap mak kita cakap sepatah, kita jawab sepatah. Jangan tuan-tuan. Itu ciri-ciri orang yang derhaka kepada ibu dan ayah, kata ulama-ulama. Tuan-tuan maksud. Dan tuan-tuan perasan tak, bila kita duk buat macam tu dekat mak ayah kita, anak-anak kita mula buat kat kita macam tu. Kita ni dah besar dah mula buat macam tu. Kita duk rasa macam kita sibuk, mak kita bercakap sikit, mak kita nak beralih sikit, mai Sat, mak nak sembang, minta maaf mak nasi ada kerja. Kecil hati dia tuan-tuan, sekejap lah mai lah Ustaz Semat duduk Sat dengan dia bersembang. Kecil hati dia tuan-tuan, tak apalah, pergilah kerja Ustaz Semat. Dan balik rumah dia tuan-tuan, dia menangis seorang-seorang. Hati dia sangat lembut. Faham tak dia Semat? Bila dia dengar kita nak balik tuan-tuan, dia mula masak. Dia tahu apa benda yang kita suka. Dia tahu apa kita masak. Dia masak banyak-banyak tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad. Dia siap bagi tahu kat kawan-kawan dia, ni anak saya nak balik ni anak saya nak balik, nak bawa cucu saya. Tuan-tuan, dia masak di rumah dia, Sallallahu alaihi Muhammad. Susah payah dia masak. Tuan-tuan, subhanallah, kita balik-balik ke rumah, bila dia ajak sampai rumah, sampai saja rumah, terus dia buat apa? Jom kita pergi makan.
Mak dah masak dah. Tuan-tuan, subhanallah. Dia fikir daripada hari-hari tu ni kita bagi tahu nak balik tu, dia dah siap dah semua. Sampai-sampai ke rumah dia suruh apa? Jom kita pergi makan, jom kita makan, mak dah masak. Tuan-tuan, sanggup seorang anak tahu kata apa? Tak apa mak, kami dah makan dah. Hancur hati dia tuan-tuan. Luluh hati dia. Pergilah makan. Pergilah makan. Kenyang macam mana pun, ambil lah. Pergi makan, pergi makan. Jangan tunjuk dekat anak-anak kita yang berkerut wajah kita. Takkanlah. Kadang-kadang mak kita tuan-tuan, dia macam bila sampai tahap tu, dia jadi macam budak-budak balik. Dia nak perhatian kita, dia oversensitif. Kita silap sikit, dia mula menangis, dia mula merajuk. Tuan-tuan sekalian, bila sampai satu tahap, dia mula jadi macam tu. Maka tuan-tuan bersalih Allah sayang mak, jangan kecil hati dengan mak kita. Kalau ada tuan-tuan, ada lagi mak ayah kita tuan-tuan mampu untuk khidmat dengan mereka, khidmatlah. Bukan lama mana mereka nak hidup tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada yang mak ayah yang duduk di kampung, tuan-tuan panggillah sekali-sekali biar duduk dengan kita, biar kita jaga dia. Sekali-sekali tuan-tuan jangan tunggu dia sakit baru tuan-tuan nak suap dia. Tak payah, waktu dia duduk segar bugar ni, tuan-tuan suap-suap dia. Ambil masjid, nak mak saya suap, nak ayah saya suap. Seronok dia tuan-tuan. Momen dia tak kerti nak cerita, waktu yang dia masih boleh appreciate kita suap dia. Waktu sakit dia appreciate, dia tak boleh nak angkat tangan sebab tu dia harap kita suap. Tapi kita suap dia waktu dia masih sihat. Tuan-tuan, dia sangat menghargainya. Dia seronok anak dia suap dekat dia tuan-tuan. Tuan-tuan, dia seronok anak dia khidmat dengan dia. Tapi tuan-tuan, kita duk sibuk dengan kesibukan kita. Kita duk abaikan dia dengan kesibukan. Tuan-tuan, ni berapa lama kita tak telefon mak kita? Cuba awak main. Berapa lama tak telefon? Balik telefon sekejap lagi. Masalah Zaman tuan-tuan. Mungkin kita balik lagi, kita tak jumpa dah mak kita. Kita tak tahu. Alhamdulillah Zaman. Bila kita bila kecil tuan-tuan, sampai kita jadi macam orang berjaya, sampai jadi berjaya macam duduk kerja kat Putrajaya ni. Alhamdulillah Zaman. Ni pengorbanan yang dia buat. Kita nak telefon sekejap pun tak sampai. Tuan-tuan sekalian, sangat berat nak angkat. Kita boleh seronok kongsi dengan semua orang. Mak kita sepatah nak kongsi, kata kita gembira pun tak ada. Yang kita tahu bila kita telefon mak kita, kita cerita susah kita. Walhal ulama sebut, susah macam mana pun jangan cerita kat mak. Susah macam mana pun jangan cerita kat mak. Bukan masa dia untuk fikir susah kita lah ni. Masa dia bila sampai satu had dia nak tenang. Dia tak mau fikir susah, dia nak buat ibadat dan hidup tenang. Bila dia sikit dia susah hati, dia worry, dia susah nak tidur, darah dia akan naik, gula dia akan naik, dia akan mula sakit. Tuan-tuan, jangan beban dia, jangan bagi dia sakit. Kita tenangkan hidup dia. Kita susah, jangan cerita kat mak sepatah pun. Mak telefon, cerita baik saja kat dia. Mak alhamdulillah sihat belaka, alhamdulillah. Anak-anak pun sihat semua belaka, kerja pun elok belaka. Walhal kita sangat susah waktu tu, jangan cerita sepatah pun kat mak. Tuan-tuan, hargailah, appreciate lah tu momen yang ada dengan mak ayah kita. Jangan bazirkan, jangan buang.